Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor dan rakan-rakan, selamat menyambut Ramadan Mubarak. Okey, sebenar Ramadan ni, terimalah serangkap pantun daripada saya. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkat sudah tiba, mari tekun ibadah di bulan puasa. Selamat menjalani ibadah puasa. Okey, hari ini giliran kumpulan kami untuk membentangkan pembentangan HTV 201 Teknik Berfikir. Kami, iaitu saya sendiri, Nur Atika binti Ghazali, dan dua orang rakan perjuangan saya, Siti Nur Syuhada binti Azhar dan Hazwani Husna binti Halihul Zaman, akan membentangkan topik 5, iaitu analisis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Okey, kita mulakan dengan pengenalan. SWOT adalah singkatan kepada perkataan strengths, weaknesses, opportunities dan threats dalam bahasa Melayu, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kaedah analisis SWOT ini dianggap sebagai kaedah analisis paling praktikal kerana kita dapat melihat serta memfokuskan sesuatu isu atau masalah daripada 4 sudut yang berbeza seperti yang telah dinyatakan tadi, iaitu SWOT. Kalau kaedah analisis SWOT ni kita gunakan dengan betul, kaedah ini dapat membantu kita melihat sisi yang selama ini tidak diambil peduli oleh kita. Okey, SWOT, Strength dan Weaknesses merupakan faktor dalaman, iaitu perkara yang boleh dikawal dan diubah. Manakala opportunities dan threats pula adalah faktor luaran yang tidak dapat dikawal. SWOT analisis dapat membantu dalam membangunkan strategi untuk mengeksploitasi kekuatan dan peluang, mengurangkan kelemahan dan mengelakkan ancaman. Analisis SWOT boleh dijadikan sebagai panduan, tetapi bukan jalan penyelesaian kepada sesuatu masalah. Tindakan perlu diambil untuk menyelesaikan masalah itu. Teng teng teng. Analisis SWOT bagi setiap individu adalah berbeza. Tengok gambar rajah ni. Okey, cuba teka. Faktor apa yang menghubungkaitkan strength dan weaknesses serta opportunities dan threats? Tadi dah cakap, cuba fikir balik. Jawab dulu sebelum ke slide seterusnya. Okey, jawapan anda betul kalau anda cakap faktor yang menghubungkan strength dan weaknesses adalah faktor dalaman, manakala faktor luaran adalah faktor yang menghubungkan opportunities dan threats. Okey, dekat gambar rajah kali ini, saya letakkan penjelasan sedikit. Untuk strength adalah kekuatan. Daripada sesuatu masalah itu, akan ada kekuatan tersendiri. Kita kena manfaatkan kekuatan yang ada pada masalah tersebut. Seterusnya, kelemahan. Kelemahan ni adalah kekurangan pada sesuatu isu atau masalah yang kita bincangkan. Kalau kita buat SWOT analisis ni, kita perlu jujur dalam menyatakan kekurangan. Kalau kita tak jujur, SWOT analisis kita ni akan jadi sia-sia untuk diri kita. Sebab kita buat ni untuk diri kita sendiri, SWOT analisis. Ataupun untuk organisasi yang kita bekerja. Seterusnya, opportunities. Kita kena cari peluang yang ada sewaktu sesuatu isu atau masalah itu timbul. Oh, daripada sini, apa yang aku boleh dapat? Apa yang kita akan dapat daripada masalah ni? Akan ada sesuatu kebaikan untuk diri kita juga. Yang seterusnya, threats. Ancaman-ancaman daripada luar yang akan menjatuhkan diri kita. SWOT analisis ini akan berubah apabila diperlukan. Maksudnya kita boleh tukar. After 1 bulan, kalau kita nak, okey, kita cuba balik tengok apa lagi yang tak kena dengan kita punya masalah ni, still tak selesai, kita boleh ubah. Kita boleh ubah tahunan, bulanan, mingguan, ikut keselesaan kita sendiri. Jadi, kumpulan kami telah sebulat suara untuk memilih isu pembelajaran atas talian untuk dijadikan sebagai isu analisis SWOT kami. Okey, saya bacalah ni. Seiring dengan arus perubahan globalisasi yang terkini, bidang pendidikan juga tidak ketinggalan dalam menelusuri perkembangan bidang teknologi. Pelaksanaan pembelajaran atas talian telah lama dilaksanakan di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Itali kerana ia dipercayai mampu memberikan pelbagai manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sesi pengajaran dan pembelajaran termasuk negara kita, Malaysia.
Berikutan dengan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali Malaysia, kerajaan telah menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan wabak tersebut. Pelbagai sektor mendapat kesan daripada perintah tersebut termasuklah bidang pendidikan sendiri. Sekolah dan Institut Pendidikan Tinggi IPT turut mengubah kaedah pelaksanaan pendidikan kepada atas talian sepenuhnya untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi untuk slide-slide yang berikutnya, kami akan kupas isu-isu atau masalah yang timbul sepanjang pembelajaran atas talian ini diimplementasikan semasa PKP dijalankan. Okey, ini adalah analisis isu kami yang pertama, iaitu isu proses pengajaran dan pembelajaran secara langsung mengikut jadual waktu seperti yang telah ditetapkan. Ni saya tahu. Bukan senang nak bangun untuk kelas pagi kan, tambah-tambah yang pukul 8 tu. Kalau kat kampus pun ramai yang kecundang, apatah lagi kalau waktu-waktu macam ni. Duduk rumah saja, pola tidur pun dah tak tentu arah. Okey, jadi apa yang boleh kita buat untuk kita atasi isu proses PDP secara langsung ni? Okey, kita akan jana idea. Untuk kolom yang kedua ni kita akan jana idea, iaitu pertama, pensyarah boleh muat naik bahan pengajaran dan pembelajaran ke dalam portal rasmi pembelajaran universiti terlebih dahulu. Seperti contoh, kita sendiri guna platform e-learning. Okey, kedua, pensyarah boleh buat hebahan dalam grup WhatsApp tentang ketersediaan nota-nota yang dibekalkan di dalam e-learn. Ketiga, adakan proses PDP secara asinkroni, iaitu secara tidak langsung. Maksudnya, lecturer letak bahan dekat dalam e-learn, kita boleh akses pada bila-bila masa. Takkan ada virtual face-to-face punya learning. Yang keempat, pelajar boleh mengakses maklumat yang diberikan oleh pensyarah pada bila-bila masa. Ini adalah idea-idea yang dijana untuk mengelakkan proses pengajaran dan pembelajaran secara langsung dijalankan. Okey, kita beralih kepada kolom yang ketiga ini ialah kolom analisis SWOT. Kat sinilah kita akan gunakan SWOT yang kita dah bincangkan daripada awal tadi tu. Okey, ni analisis SWOT yang telah saya sediakan berdasarkan pendapat saya sendiri. Okey, daripada segi strength, kekuatan dia, pelajar tidak akan ketinggalan dalam pelajaran kerana mereka dapat belajar pada bila-bila masa. Sebab kita tak akan terikat dengan jadual waktu yang macam dah kat kampus. Pukul 9 ada kelas matematik, pukul 12 ada kelas English. Kita tak akan terikat dengan jadual waktu. Lepas tu kita juga boleh buat ulang kaji semula bahan-bahan yang telah diberikan oleh pensyarah. Nak buat ulang kaji berapa banyak kali sampai hancur nota pun boleh. Sebab nota selalunya akan ada certain lecturer yang tak akan bekalkan nota. Tapi waktu musim PKP ni, dia akan bekalkan nota untuk kita. Okey, selain itu weaknesses. Pula iaitu kelemahan. Kelemahan dia, pelajar, dia akan buat sesetengah pelajar, dia akan ada sikap sambil lewa ni. Dia takkan endah lah dengan apa-apa bahan yang telah diberikan pensyarah. Sikap ini akan memberikan impak yang negatif kepada diri mereka sendiri kerana mereka akan lupa tentang tarikh-tarikh penting macam kena hantar assignment hari ni. Oh, sebab tak ambil peduli langsung sampai lupa tak hantar assignment. Lagipun dengan keadaan yang macam ni, 100% assessment kita kena peka dengan pembelajaran kita sendiri. Okey, daripada segi opportunities pula, peluang. Peluang ni bagi saya untuk pelajar yang tak ada rangkaian internet ataupun ada rangkaian internet tapi lemah, diorang takkan rasa tertekan sebab kelas secara langsung takkan diadakan. Maksudnya pensyarah tak akan buat kelas secara langsung pakai Webex, Zoom, semua tu. Sebagai contoh, kerajaan bekalkan 1 gig internet percuma. Maksudnya diorang boleh guna internet yang kerajaan bekalkan tu untuk muat turun nota-nota kuliah, nota-nota pembelajaran yang dah pensyarah letak. Diorang pun tak ada gangguan emosi lah. Oh, stres ni aku tak ada duit lah nak beli data. Aku ni, ni lah apalah semua. So, diorang takkan berada dalam keadaan tertekan. Internet yang dibekalkan tu, diorang dapat memanfaatkan dengan benda-benda yang berfaedah untuk pembelajaran mereka juga.
Okey, dari segi threats ni pula, ancaman ni bila tak ada kelas secara langsung, tahu-tahulah timbullah ancaman-ancaman luar seperti pelajar banyak habiskan masa bermain permainan dalam talian, layari media masa 24 jam, habiskan masa bersama keluarga. Habiskan masa bersama keluarga ni tak salah, tapi kalau dah 24 jam berkepit tengok cerita movie je kat depan TV sampai tak ingat nak buat apa pasal belajar sendiri, itulah masalah dia. Okey, saya rasa sampai di sini saja pembentangan saya. Pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh rakan-rakan seperjuangan saya yang lain. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum, nama saya Siti Nursyuhaja binti Azhar. Nama matrik 143999. Analisis saya yang pertama adalah akses internet yang terhad, seperti internet yang kurang stabil atau langsung tiada sambungan internet kepada sesetengah pelajar yang sangat kurang berkemampuan. Penyelesaian masalah kepada masalah ini ialah pensyarah boleh mengadakan pembelajaran dengan menggunakan medium yang menggunakan bandwidth yang sangat rendah seperti WhatsApp, Telegram, Webex, Zoom dan sebagainya untuk muat naik nota atau video. Selain itu, pihak universiti atau sekolah juga boleh sediakan modem Wi-Fi kepada pelajar yang sangat-sangat memerlukan, contohnya pelajar yang berada di kampung yang benar-benar tiada line. Analisis SWOT kepada masalah ini ialah yang pertama, kekuatan. Sekiranya pembelajaran atas talian ini ada, kekuatan terletak kaedah yang tiada had. Maksudnya di sini, setiap pelajar mempunyai gaya belajar yang berbeza-beza, seperti ada yang lebih suka melihat, ada yang lebih suka mendengar, ada yang lebih suka membaca. Kaedah ini dipanggil audio, video dan infografik. Setiap pelajar boleh memilih cara belajar mereka sekiranya pembelajaran atas talian ini diadakan. Seterusnya, kelemahan, iaitu kemudahan sambungan internet dan komputer riba yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Dimaksudkan kita tidak 100% mencari bahan pembelajaran, tetapi kita lebih banyak melakukan benda selain belajar. Dan seterusnya, opportunity. Kebanyakan pelajar mempunyai sambungan internet dan komputer riba. Sekiranya pembelajaran atas talian ini sangat boleh diadakan kerana kebanyakan pelajar ada sambungan Wi-Fi itu. Seterusnya, threat. Sambungan internet yang tidak stabil boleh membantutkan sesi pembelajaran. Ini akan lebih mendorong kepada pelajar yang tiada sambungan internet atau sambungan internet yang sangat kurang stabil yang menyebabkan kerja-kerja mereka terbantut. Analisis saya yang seterusnya adalah disiplin diri oleh setiap pelajar. Untuk memastikan pembelajaran secara atas talian ini berhasil, setiap pelajar perlu ada rasa tanggungjawab untuk melakukan kerja. Kerja yang dimaksudkan adalah untuk bangun di awal pagi, untuk masuk ke kelas secara atas talian, untuk selesaikan tugasan yang diberi oleh pensyarah dan serahkan melalui secara atas talian, dan supaya tidak ketinggalan dalam pelajaran yang telah diajar oleh pensyarah. Jana ideanya, penyelesaian kepada masalah disiplin ini, pelajar perlu belajar menyusun masa yang mana untuk letakkan keutamaan seperti bahan mana yang perlu dipelajari dulu dan diselesaikan terlebih dahulu dan yang mana kemudian. Dan yang kedua, selain itu, membuat pelbagai keputusan awal-awal sebelum melakukan perbincangan atau pembentangan secara atas talian, seperti atasi masalah-masalah seperti internet yang tidak stabil atau kawan kumpulan yang tiada akses internet langsung, atau masalah teknologi seperti komputer riba yang rosak dan sebagainya. Masalah-masalah ini perlu difikirkan seawal sebelum kita melakukan sesuatu hasil kerja itu.
Dan analisis SWOT saya, yang pertama, strength, kekuatan. Sekiranya pembelajaran atas talian ini diadakan, masa dan tempat yang sangat fleksibel, pelajar boleh pilih waktu mana dan tidak perlu terikat dengan sesuatu benda dan mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing. Dan yang kedua, kelemahan, weakness, fokus yang tidak maksimum. Maksudnya, kita tidak maksimum kepada belajar, tetapi boleh jadi setengah pelajar akan lebih bermain game sambil mendengar kuliah online. Dan yang seterusnya, opportunity. Opportunity di sini, pelajar akan jadi lebih mahir untuk melatih diri untuk meningkatkan disiplin. Dan yang terakhir, threat, kepastian untuk memastikan semua pelajar tidak ketinggalan dan setiap pelajar sertai kuliah atas talian tersebut. Terima kasih. Analisis saya yang terakhir adalah masalah maklum balas dan pemahaman. Di sini saya terangkan sedikit. Masalah maklum balas itu seperti pensyarah kita memberi tugasan kepada kita dan kita sudah siapkan tugasan itu dan kita nak pastikan tugasan kita itu lengkap dan kemas dan sempurna. Jadi apabila guru tiada dengan kita dan kita perlu melakukan secara atas talian untuk bertanyakan adakah ini betul, adakah ini tepat apa yang saya lakukan ini, jadi ini akan menjadi sedikit masalah. Itu yang dimaksudkan dengan masalah maklum balas. Dan yang kedua, pemahaman. Pemahaman lebih kepada pembelajaran yang kita belajar untuk setengah topik yang susah untuk kita faham menggunakan kuliah secara atas talian yang memerlukan kita untuk jumpa berdepan dengan guru untuk lebih faham masalah yang kita tidak faham itu. Jana ideanya, masalah ini boleh diatasi dengan pelajar boleh berinteraksi secara personal menggunakan aplikasi Webex, Zoom atau WhatsApp video call untuk bertanyakan secara jelas apa masalah yang mereka hadapi tentang topik-topik yang mereka bermasalah. Dan untuk maklum balas, setiap kali assignment kita dihantar kepada pensyarah atau guru boleh sentiasa beri maklum balas kepada pelajar supaya pelajar akan terus bermotivasi untuk melakukan tugasan-tugasan yang seterusnya. Dan analisis SWOT saya, yang pertama strength, memudahkan sesi pembelajaran kerana pelajar boleh berulang kali isi kandungan pelajaran. Contoh, pensyarah upload nota di dalam e-learning dan kita boleh tengok beberapa kali yang kita mahu sehingga kita faham. Berbanding dengan kuliah secara berdepan, sekali kita dengar dan hanya sekali itu sahaja kita akan dapat dan kita tak boleh nak ulang lagi sekiranya kita tidak faham. Dan yang kedua, weakness, kelemahan. Pelajar akan menjadi banyak masa di hadapan skrin dan kurang pergerakan badan dan ini akan menjerumus kepada kehidupan yang kurang sihat. Dan seterusnya, opportunity. Pelajar lebih mudah untuk lebih memahami topik melalui rakaman suara beserta nota yang disediakan pensyarah secara atas talian kerana boleh diulang. Seperti kekuatan kita tadi, kita boleh ulang isi kandungan nota kita dan peluang pelajar akan lebih faham topik-topik yang dia belajar berbanding dengan sekali sahaja dia dengar dan perlu diulang oleh pensyarah lagi. Dan yang terakhir, threat. Tiada guru untuk bertanya soalan secara berhadapan. Ini boleh menyebabkan kekeliruan oleh sesetengah pelajar. Sesetengah pelajar dia memerlukan interaksi secara berdepan untuk dia lebih faham. Jadi, threatnya di sini, pemahaman untuk sesetengah pelajar akan berkurang untuk sesetengah topik sahaja. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Okey, nama saya Hazwan Husna binti Halil Jamal. Okey, berkaitan dengan isu pembelajaran atas talian yang kawan-kawan saya telah
bincangkan sebentar tadi beberapa sub-sub masalah. So, saya akan bentangkan tentang sub masalah yang kelima, iaitu segelintir pelajar tiada peranti mudah alih atau alat teknologi disebabkan kekangan kewangan. Hal ini menyebabkan mereka suka untuk memperoleh maklumat dan mengikuti perkembangan pembelajaran semasa. Dan benda ini kita dapat lihat bahawa kadang-kadang kita terlepas pandang bahawa ada juga segelintir pelajar ataupun masyarakat yang masih hidup susah dan tidak mempunyai kelebihan seperti ini. Jadinya, kami telah menjana beberapa idea di mana pihak sekolah dapat membantu pelajar-pelajar yang memerlukan ini, iaitu pihak sekolah perlulah peka dengan keadaan pelajar, terutamanya daripada golongan B40 dengan melaksanakan survey ke atas semua pelajar berkenaan status pemilikan peranti bagi membantu pelajar yang memerlukan. Melalui survey ini kita dapat mengetahui berapa bilangan pelajar yang masih tidak mempunyai telefon ataupun alat peranti mudah alih, dan supaya pihak sekolah dapat membantu. Dan pihak sekolah juga boleh bekerjasama dengan sebarang agensi atau persatuan NGO. Sebab apa? Kita tahu bila kita nak menyediakan peranti mudah alih ataupun telefon lah senang kata, pada waktu sekarang ni telefon paling murah pun kita boleh dapat dalam 400 lah yang elok kan. Contoh kalau kata bilangan pelajar yang kita nak bagi bantuan tu, kita still tak tahu. Pasal itulah pihak sekolah kena buat survey dulu. Contohnya kalau lepas dah buat survey kan, pelajar yang memerlukan tu 10 orang. 10 orang pun 400 kali 10 dah 4,000 dah. Jadinya dalam satu sekolah ada 1,000 ataupun beribu-ribu pelajar. So mestilah lagi banyak bajet yang diperlukan untuk menyediakan telefon itu. Berikutnya adalah berkaitan dengan analisis SWOT. Okey. Yang pertama sekali adalah strength. Strength ni adalah kekuatan, iaitu pelajar yang dibantu tidak keciciran maklumat dan dapat berkira aktif dalam memberi respons sepanjang aktiviti pembelajaran atas talian dilaksanakan. Ini menunjukkan bila pihak sekolah membantu pelajar-pelajar yang mana tadi tak ada telefon, maka pelajar-pelajar ini dapat berinteraksi dengan guru mereka dan guru mereka juga dapat berinteraksi dengan pelajar tersebut. Maka tiada siapa pun yang tercicir dalam proses sepanjang pembelajaran atas talian. Sebab kita tahu pada isu yang tengah berlaku dekat negara kita berkaitan dengan isu krisis COVID-19. So, untuk nak buat pembelajaran secara face to face adalah sangat sukar. Memang tak tahulah bila akan berakhir, tapi kita mendoakan agar cepat berakhir. So, kita boleh menggunakan kaedah pembelajaran atas talian ini sebagai kaedah baharu. Seterusnya adalah weakness, iaitu kelemahan. Pihak sekolah dan NGO perlu mengumpul dan melaburkan duit dalam jumlah yang agak banyak bagi membantu pelajar yang memerlukan. Ini kita tidak dapat nafikan sebab macam saya kata tadi, kalau kata satu telefon pun dah 400 kali dengan 10 pelajar yang memerlukan saja pun dah 4,000. Tapi kita tak tahu lagi dalam 1,000 hingga ke beribu-ribu pelajar tu, maybe 100 pelajar yang masih tak ada. So, 400 kali 100 pun dah dekat berapa dah? Pernah bila dah. Dan kemudian opportunities, itu peluang. Dengan memberi bantuan macam bekerjasama dengan sebarang agensi ataupun persatuan NGO, dia dapat memberi peluang kepada pihak yang ingin menyumbang dan membantu orang yang memerlukan, dan kita dapat lihat sifat bersedekah pada waktu-waktu yang penting juga. Dan yang terakhir adalah threats, iaitu ancaman. Di sini pelajar lebih terdedah dengan info-info yang tidak bermanfaat apabila melayari internet, dan mereka juga lebih mudah untuk terdorong kepada kejutan budaya yang mana tiba-tiba mereka mendapat alat teknologi yang mereka tidak biasa gunakan, jadinya mereka akan lebih terdorong untuk membuka perkara-perkara yang tidak bermanfaat selain daripada proses PDP. Ini adalah ringkasan analisis SWOT daripada slide-slide yang sebelumnya. Okey, seperti yang kita tahu, di bawah analisis SWOT ni dia terbahagi kepada 4 kategori, iaitu strength, weakness, opportunity dan threats. Kalau daripada strength and weakness, dia adalah faktor dalaman yang mana kita boleh kawal. Okey, kalau manakala opportunity dan threats pula, dia adalah faktor luaran yang mana kita tidak dapat kawal.
Jadinya kita akan tengok setiap kotak ni satu persatu ya. Okay, first kita tengok strength. Strength ni adalah kekuatan yang mana kita nak menilai kekuatan sesuatu perkara yang kita lihat. Contohnya dalam yang kami sedang jalankan ni adalah berkaitan dengan isu pembelajaran atas talian. Okey. Jadinya kat sini dalam kotak ni kita boleh lihat antara kekuatan pembelajaran atas talian itu sendiri, iaitu kaedah yang tiada had, masa dan tempat yang lebih fleksibel, memudahkan sesi pembelajaran, tidak ketinggalan dalam pembelajaran dan juga bergiat aktif sepanjang sesi PDP. Okey, ni semua adalah kelebihan dan kekuatan yang ada pada pembelajaran atas talian itu sendiri. Contohnya kalau kita mengamalkan pembelajaran secara tradisional, maksudnya kita lebih terikat dengan jadual yang sudah ditetapkan. Tapi kalau kita buat pembelajaran atas talian ni, waktu kita untuk pembelajaran ni dia macam lebih fleksibel. Anda boleh buat bila-bila masa saja, cuma kena on time. Lepas tu daripada segi weakness pula, iaitu kelemahan. Kelemahan yang kita dapat lihat daripada isu pembelajaran atas talian ni adalah kemudahan sambungan internet dan komputer riba yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Fokus yang tidak maksimum kepada pembelajaran. Contohnya, bila kita ada kadang segelintir pelajar, bila dia ada kemudahan internet ataupun peranti mudah alih, mereka akan salah gunakan kemudahan itu dengan melayari perkara-perkara yang tidak berfaedah. Jadinya macam mereka tak manfaatkan waktu-waktu PDP yang sepatutnya digunakan untuk pembelajaran. Dan berikutnya adalah banyak masa di hadapan skrin, boleh merosakkan mata ya. Lepas tu pelajar akan bersikap sambil lewa. Dan jumlah dana yang diperlukan juga sangatlah tinggi. Yang ni daripada yang masalah yang kita bincangkan yang kelima tadi, iaitu nak peruntukkan peranti mudah alih bagi golongan yang memerlukan. Dan daripada kotak opportunity pula adalah peluang, faktor yang tidak kita dapat kawal. Antaranya adalah kebanyakan pelajar mempunyai sambungan internet dan komputer riba. Okey, kalau boleh kita tengok dalam negara Malaysia kita lah kan. Boleh dikatakan about 90% pelajar di Malaysia mempunyai sambungan internet dan juga peranti mudah alih. Cuma dalam 5 hingga ke 10% saja yang tidak mempunyai kemudahan ini. Jadinya kalau kita nak buat pembelajaran atas talian, tiada masalah lah. Dia lebih senang untuk kita nak buat pembelajaran itu. Sebab kita tengoklah sekarang ni kan kita punya negara, semua negara in all over the world, semuanya ada masalah berkaitan dengan krisis COVID-19. So kita tak boleh elakkan. Jadinya kita boleh gunakan kaedah baharu ini dalam pembelajaran kita. Dan berikutnya adalah melatih pelajar untuk disiplinkan diri. Pelajaran boleh diulang berkali-kali melalui rakaman suara yang disediakan oleh pensyarah. Jadinya bila kita tak belajar, kita boleh dengar, contohnya kita tak faham apa yang lecturer tu cakap, jadi kita boleh ulang rakaman suara tu untuk mendapatkan kefahaman yang lagi mendalam. Emosi pelajar juga akan menjadi lebih stabil, melatih sifat bersedekah dan prihatin. Dan dekat analisis daripada bahagian traits iaitu ancaman, sambungan internet yang tidak stabil, penyertaan oleh semua pelajar yang tidak maksimum. Contohnya bila ada pelajar yang ada masalah rangkaian telefon atau sambungan internet, ia akan menyebabkan pelajar tersebut tergendala daripada daripada bergiat ataupun join dekat dalam sebarang aktiviti pembelajaran. Dan berikutnya adalah tiada guru untuk bertanya soalan secara berhadapan dan masa dihabiskan dengan bermain permainan atas talian dan juga kejutan budaya. Akhirnya kawan-kawan sampai juga dekat kesimpulan. Yeay! Okey, berkaitan dengan isu pembelajaran atas talian yang kami bincangkan, maka kesimpulannya adalah kami menggunakan kaedah analisis SWOT yang mana ia adalah penting, memainkan peranan yang sangat penting untuk kita nak menilai keberkesanan pembelajaran di atas talian daripada pelbagai sudut agar tiada pihak yang tercicir mahupun pelajar ataupun guru, dan juga perkara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Okey, seperti di awal pengenalan slide tadi, kita juga mengetahui bahawa analisis SWOT ni
dia dapat membantu dan membangunkan strategi untuk kita mengeksploitasi kekuatan dan peluang. Dan kita juga nak mengurangkan sebarang kelemahan dan juga mengelakkan ancaman. So, SWOT analisis ni, dia merupakan kaedah perancangan yang terbuka dan subjektif. So, dalam kaedah kita nak buat analisis SWOT ni, dia memerlukan ketelusan di dalam kita untuk nak menanganinya. Kerana jika kita tidak bersedia daripada segi menerima kritikan yang pedas atau menerima hakikat yang sebenarnya daripada segi mental dan fizikal, maka mungkin kaedah ini akan gagal. So, dia akan jadi sia-sia. Maka untuk melaksanakan kaedah SWOT analisis, kita perlulah mengkaji dengan teliti, berbincang dan juga telus. Okey kawan-kawan, sebab kita dah sampai ke penghujungnya dan dah habis dah pun presentation kami berkaitan dengan tajuk SWOT, iaitu Strengths, Weakness and Opportunities and Traits. So, saya bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak yang sangat mulia ini. So, saya ingat saya nak menyanyikan satu buah lagu berkaitan dengan Ramadan. So, saya harap anda dapatlah dengar walaupun suara saya tak sedap sangat. Okay. You lift me up high, spread my wings, and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul strives in your light. But how I wish you'd be here with me all year round. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka دوما خريب. Sekian, terima kasih.